Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadrah binti Ahmad Mazuki. Saya akan membacakan surah Yusuf bermula ayat 47 hingga 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون إلا قليلا مما تحصنون إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada petang ini dalam program Bincang Yusin bersama Semarakkan Ilmu Nakli dan Akli. Satu program yang unik, idea strategik yang diadakan dengan kerjasama di antara TV Al-Hijrah dan Universiti Sains Islam Malaysia membincangkan isu hangat semasa dan terkini dari perspektif figura ilmuwan Yusin. InsyaAllah 30 minit saja bersiaran tanpa iklan, penuh dengan info pastinya bermanfaat. Alright, okay, apa khabar semua?
para pelayan, moga bertambah sihat dan semangat ya kita pada petang ini. InsyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua yang penonton kita pada petang ini, episod Bincang USIM episod 4. Kepada semua ibu, ayah, abang, kakak, adik, boleh tonton kita secara langsung di Facebook TV Hijrah dan juga Facebook USIM TV. Drop idea, pandangan ataupun soalan di ruangan komen. Yang paling penting kena like, share dan juga follow program kita pada petang ini. Okey, di awal tadi kita dah pun diperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dari qari'ah kita, Adik Nadrah Ahmad Marzuki, pelajar dari Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Masya Allah, merdu sekali memperdengarkan kepada kita ayat suci Al-Quran dari surah Yusuf ayat 47 hingga 49. Sedikit intipati yang saya dapat ambil dari bacaan ayat Quran tersebut adalah perlunya kita membuat persediaan menghadapi kesulitan. Kenapa? Hari ini kita diperdengarkan surah ini. Mari kita sama-sama nantikan kupasan yang menarik pada petang ini. Topik insya-Allah saya rahsiakan dulu kerana kita nak imbas sedikit episod sebelum-sebelum ini. Kita dah pun membincangkan tentang Islam dan sains, COVID dan vaksin. Minggu lepas tentang aktivisme pelajar. Pada petang ini saya yakin topik yang best. Okey, semua warganet pasti tenanti-nanti sesuai dengan kebenaran merentas negeri yang telah pun diberikan. Okey, topik kita pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan, abang, kakak, adik, beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Menarik kan? Jadi sebelum kita nak packing bag ke, nak tempah tiket kapal terbang tu, nak booking hotel, insyaAllah jom sembang santai. Sekejap je, 30 minit, saya tak kesorangan pada petang ini. Kerana saya nak perkenalkan dua figura USIM yang terkenal dan tidak asing lagi untuk memberi kupasan tentang topik yang kita pilih pada petang ini. Okey, panel yang pertama kita iaitu Profesor Madya Dr. Nur Adili Rizwan Shah bin Muhammad Ali. Kalau para penonton perasanlah wajah Dr. Adili ni dia seringlah keluar masuk TV. Penat TV dia pergi radio, penat kat radio dia pergi surat khabar. Beliau merupakan Profesor Madya di Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, juga merupakan analisis ekonomi, pakar kewangan, pakar pelaburan. Pendek kata kalau kita nak jadi kaya kan doktor, jutawan ke, kita kena bergurulah dengan Dr. Adili. Tak gitu doktor? Okey, terasa macam kecil je kan. Terima kasih. Apa khabar Dr. Fazia? Khabar baik doktor. Doktor sihat? Alhamdulillah. Doktor dah rentas negeri ke? Sejak Belum lagi. Tapi meronta-ronta jiwa ni nak merentas negeri ni. Tak balik kampung. Alright, okay. Okay, seterusnya panel kita yang kedua tidak kurang hebatnya yang merupakan Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling USIM, telah berkhidmat selama 20 tahun. Banyak orang kata mengendalikan masalah pelajar dan sinonim lah dengan orang kata apa isu-isu berkaitan pelajar. Kini sedang menyambung pengajian di peringkat PhD. Masya Allah. Saya perkenalkan Puan Masli bin Mat Hashim. Assalamualaikum Dr. G. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Dekat rumah ke dekat office tu? Dekat rumah lah nampaknya. Sama kita hari ni ya, bunga di belakang kita. Okay. Alright, okay, sebenarnya kan para penonton semua, saya ni lah nak bagi tahu bahawa sebenarnya kedua-dua panel ataupun figura yang USIM bawakan pada petang ini mempunyai satu ciri kesamaan, iaitu kedua-duanya merupakan alumni Semak Labu dan juga Cardiff University. Masya Allah, hebat kan? So mana-mana kalau para pelayar ataupun yang daripada alumni Semak Labu dan Cardiff tu, bolehlah drop komen, mereka boleh buat reunion ke segera dalam ruangan komen kita nanti. So kita daripada kru dia kata ada peminat dari Brunei. Okay, Elvis Manjavis. Hai, okay. Okay, topik kita pada petang ini beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Saya terus ke soalan kita yang pertama doktor. Untuk Dr. Adili. Doktor, apakah persiapan yang perlu dilakukan oleh masyarakat bagi mengurus kewangan menjelang fasa endemik nanti? Maklumlah sekarang ni dah boleh melancong sebagainya. So mungkin ada persiapan awal yang perlu masyarakat kita tahu. Silakan doktor. Okey. Terima kasih Dr. Fazia. Sebenarnya saya nak bawa balik pendengar dan juga penonton tentang surah Yusuf tadi tu ya. Surah Yusuf ni tentang bagaimana Raja Mesir pada waktu masa tersebut dia bermimpi tau. Dia bermimpi dan dia nak mimpi ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus kan. Jadi ada 7 ranting yang hijau, yang 7 ranting yang kering dan sebagainya. Jadi dia pun tanya semua pembesar dia pada waktu tersebut. Jadi dia tanya pembesar semua tak tahu nak jawab ni kan. Tak tahu nak jawab.
Jadi pada waktu tersebut ada seorang masa Raja Yusuf ingat kita Raja Yusuf ni dia dimasukkan ke dalam penjara disebabkan oleh fitnah masa tu kan. Dan pada waktu tersebut ada rakan satu penjara dia dah ingat yang bahawa Raja Yusuf ni memang pandai untuk mentafsir mimpi. Jadi dia pun bagi tahu dengan Raja Mesir bahawa dia kenal seorang tu yang boleh tafsir mimpi Raja Mesir tersebut. Kan, jadi Raja Mesir pun panggil lah Nabi Yusuf untuk tafsir kan. Jadi Nabi Yusuf pun menafsirkan mimpi tersebut bahawa ada 7 tahun ekonomi berkembang dengan baik. Ekonomi berkembang dengan baik, tetapi masa kita ekonomi berkembang dengan baik tu, hasil tanaman-tanaman tu kena disimpan. Hasil tanaman kecuali sedikitnya perlu untuk kita makan lah, untuk dimakan. Dan disimpan di atas ranting dia, tu. Benda-benda tu disimpan atas ranting tu satu teknologi pertanian pada waktu tersebut, iaitu kalau kita nak simpan benih untuk tahan lama, maka kita kena simpan dia dekat ranting tersebut. Tu satu teknologi lah tu maksudnya. Lepas tu akan datang 7 tahun kemarau. Mungkin 7 tahun kemarau. Jadi apa yang kita simpan tadi akan kita guna balik, kita pakai balik, kita makan balik. Tapi sedikit kita kena simpan juga. Walaupun kita memerlukan untuk menggunakannya, tapi kita perlu juga simpan balik sedikit untuk benih-benih tu dijadikan sebagai benih untuk tanaman seterusnya lah. So maksudnya kita kena simpan juga walaupun kita tak habiskan semua. Kita kena jadikan dia modal. Modal. Dalam konteks surah Yusuf tu tadi kalau kita baca dan kita cuba tadabbur dan sebagainya, maksudnya kita boleh lihat bahawa ekonomi kita pun macam tu. Ekonomi kita waktu sekarang ni pun adalah lebih kurang sama dengan apa yang telah diperjelaskan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kita mengalami satu kemelesetan ekonomi pada tahun 1974 dan 75. Masa tu Dr. Fauziah dah ada belum? Belum betul. Belum lagi. 74, 75 dan kita ada juga satu kemelesetan ekonomi pada tahun 85, 84, 85. Itu jaraknya lebih kurang 10 tahun. Lepas tu kita ada satu lagi kemelesetan ekonomi pada tahun 97, 98. Tapi jarak dia tak 10 tahun lebih daripada 10 tahun lebih dari 10 tahun kan. Jadi sebab tu kita nampak pada waktu tersebut kejatuhannya agak besar. Agak teruklah jatuhnya Dan pada seterusnya pada kita lihat juga pada tahun 2001 kita ada satu lagi kejatuhan kemelesetan ekonomi disebabkan oleh krisis global bubble.com krisis.com. Satu lagi kemelesetan ekonomi. Dan pada tahun 2008 kita ada satu lagi kemelesetan ekonomi iaitu subprime crisis, iaitu berkaitan dengan harga tanah di US dia efek kepada seluruh negara-negara di rantau yang lain. Dan sekarang ni pada tahun 2000 itu sebenarnya kita lihat 2018 sudah ada bibit tau untuk kemelesetan ekonomi, tapi dia jatuh setara teruknya ialah pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemik COVID-19 kan. Sebab tu walaupun kita jatuh 2020 tapi dia kenapa kita panggil COVID-19 kan, sebab dia tahun 2019 tu dia berlaku kan. 2019 itu berlaku dan juga sebenarnya dia berlaku pada Disember 2018. Itu yang pertama sekali kan berlaku di 2018. Dan pada 2018 tu kita pun ada perubahan kerajaan dan sebagainya lah. Jadi maksudnya ekonomi kita ada turun dan naik, okey. Kalau kita lihat 75 turun, 85 turun, 98 turun, 2008 turun, 2020 sekarang ni turun. Tetapi berdasarkan kepada penurunan ataupun kenaikan ekonomi ni, maksudnya kita boleh kaitkan balik dengan surah Yusuf tadi tu. Kita boleh kaitkan balik dengan surah Yusuf bahawa Nabi Yusuf pun beritahu ada masa ekonomi baik, ada masa ekonomi tidak baik. Jadi masa ekonomi baik tu apa yang kita perlu buat? Kita ikut saranan dia. Maksudnya kita kena simpan. Kita kena simpan dan juga makan sedikit aja. Kan maksudnya memang bukannya simpan sampai tak boleh makan. Maksudnya makan.
Okay? Dan masa tahap ekonomi tidak baik tu, kita gunakan balik simpanan kita tu untuk kita menangani masalah-masalah masa dalam ekonomi kita. Lepas ekonomi dah pulih balik nanti, masa tu kita boleh kita kena buat balik macam mana time ekonomi baik, iaitu kita kena menyimpan juga untuk kita bersedia pada waktu masa akan datang, yang mana kita pasti kitaran ekonomi tu ada naik, ada turunnya. Betul. Okey. Terima kasih doktor. Itulah kalau pakar ekonomi dia bagi ulasan tu baru intro, penuh dengan fakta, penuh dengan tarikh, tahun dan sebagainya. Okey, yang saya dapat simpulkan tadi dari apa yang doktor ada cakap, ekonomi baik, suatu ekonomi baik ni kita kena simpan. Guna sedikit je kan doktor kan? InsyaAllah. Okey. Para pelayar semua sekiranya kalau ada soalan ataupun pandangan boleh sharekan di ruangan komen kita ya. Okey, seterusnya soalan kepada Puan Masni kita. Puan, tadi kalau kita dah bincang tentang pengurusan kewangan, okey, Dr. Adli nasihatkan kita kalau ekonomi kita baik kita kena simpan sedikit, guna sedikit. Okey, saya fikir mesti kita tidak lari juga dari menghadapi masalah tekanan atau depresi. Secara umumnya Puan, bagaimana kita nak menguruskan tekanan dan emosi khususnya jika kita menghadapi masalah kewangan, dan apakah kesan jika kita tidak dapat menguruskan tekanan kita dengan baik? Silakan Puan. Okay, terima kasih Dr. G. Yalah kan di musim pandemik ni kalau kita lihat macam-macam tekanan kita makin nampak kan, kalau dalam berita dan sebagainya banyak di-sharekan, orang makin lama makin ramai hadapi tekanan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kalau katakan tekanan kewangan ya, kalau kata tekanan kewangan ni kalau kita hadapi Dr. G ya, mau ni tak lena tidur lah ya, boleh menyebabkan kita insomnia kan. Jadi kan memberi kesan kepada diri kita kan, kita mungkin mudah rasa marah ya, rasa sebut tak kena ya, dan kadang-kadang menyebabkan kita rasa runsing ya. Ini menyebabkan akan timbullah simptom-simptom dan membawa kepada anxiety dan depression yang Dr. G cakap tadi tu ya. Jadi pesanan saya sebenarnya apabila kita hadapi tekanan, tak kisahlah tekanan apa pun ya, termasuklah kewangan ya, pertamanya jangan simpan seorang-seorang ya. Sebab kadang-kadang bila kita pendam seorang-seorang ni dia akan jadi lagi trigger, lagi menyebabkan keadaan itu makin lagi orang kata apa, meningkat ya. Jadi cuba share dengan someone yang kita boleh percaya ya. Carilah orang yang non-judgmental ya, yang boleh kita share ya. Dan kalau katakan perlu, kita boleh juga dapatkan pandangan profesional ya, macam ada agensi ya, agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK ya. Dia boleh bagi nasihat bagaimana kita nak menguruskan kewangan kita ya. Dan seterusnya kita juga boleh share dengan ahli keluarga. Ya, kadang-kadang bila kita menerima tekanan kewangan yang hebat, kadang-kadang ramai yang suka sorok ya. Tak nak bagi tahu orang lain ya, nak cuba selesaikan seorang-seorang ya. Sebenarnya keluarga adalah tulang belakang kita dan memberi support ya. Jadi kita boleh bincang dengan keluarga. Apa benda yang boleh kita ambil tindakan secara bersama ya. Apa benda kita boleh jimat ya. Jadi selalunya ahli keluarga ni kalau dia boleh supportive, dia akan bersama-sama bergerak untuk membantu kewangan tadi ya. Dan seterusnya kita kena juga layout kan apa masalah kewangan yang kita hadapi sebenarnya ya. Jangan straight under the carpet. Selalunya kita suka simpan dan tak nak fikirlah, malas nak fikirlah kan, pening kepala je. Tetapi sebenarnya apabila kita berhadapan dengan keadaan ataupun sesuatu tekanan ataupun masalah, bagusnya adalah kalau kita boleh senaraikan apa bendanya ya, berapa hutang kita, berapa pendapatan kita ada, apa yang kita komitmen kita yang secara bulanan yang kita kena bayar dan sebagainya. Jadi better lah kita orang kata apa, dapat melihat masalah kita tu seolah-olah dapat melihat dengan lampu yang terang lagi bersuluh, daripada kita rasa macam duduk dalam hutan bergerak meraba-raba yang tak tahu apa yang dia panggil kita, menyebabkan kita jadi lagi takut. Yang dia gigi seram kan kalau kat dalam gelap kan Dr. G. Ya. Jadi macam juga yang Dr. Adli cakap tadi ya, memang kita kena merancang ya, buat simpanan dan sebagainya ya. Kita kena buat bajet bulanan ya, berapa yang ada dan berapa yang kita boleh belanjakan ya. Dan kita boleh juga macam usahakan tambah pendapatan yang kita mampu. Kadang-kadang kita ni ada kemahiran tapi kita tak tahu macam mana untuk menyumbang kepada pendapatan keluarga. Bolehlah tengok kan bagaimana contoh orang-orang lain buat dan sebagainya. Dan sebenarnya salah satu yang perlu juga kita boleh amalkan adalah bangun sembahyang tahajud Dr. G ya. Masya-Allah. InsyaAllah sebabnya tahajud ni banyaklah kajian dibuat ya, dan banyak dikatakan bahawa tahajud memberikan manfaat kepada orang yang mengamalkannya ya.
Sebabnya bila kita bangun tengah malam 1/3 malam tu, kita dalam gelombang fikiran kita dalam gelombang alfa yang menyebabkan kita boleh lebih fokus kan. Sebab kalau kita rasa tertekan, selalunya jantung kita berdegup-degup kencang kan. Kita ada hormon adrenaline rush kan. Jadi kita akan rasa berdebar-debar kan. Tapi bila kita bangun tengah malam tu kita rasa nyaman kan, kita boleh tenang kan. Dan kita mohonlah pada Allah, mengadu pada Allah kan. Sebab kadang-kadang bila kita mengadu pada manusia ni, kita akan kecewa kan. Kita mengadu pada Allah apa masalah kita dan sebagainya ya. Dan bila berlaku gerakan-gerakan solat ya, di waktu pagi tu juga dia akan membantu meningkatkan aliran darah juga dan juga oksigen dalam badan. Dan ini akan membantu untuk menstabilkan emosi ya. Itulah sedikit sebanyak jawapan saya Dr. G. Okey. Terima kasih Puan. Okey. Setakat yang tadi saya dapat apa orang kata ambil intipati dua poin penting yang saya tertarik dengan apa yang diberikan oleh pemasih, iaitu kalau kita ada masalah, kita jangan simpan seorang-seorang. So kita kena sharekan masalah kita dengan ahli keluarga kita, rakan ataupun orang yang anda percaya. Yang kedua adalah kita kena listkan komitmen kewangan kita, bersesuaianlah untuk merancang kewangan kita dengan baik. Puan Masih tadi boleh ke kalau saya nak tanya sikit, antara tadi Puan pun dah senaraikan tentang apa bagaimana cara-cara menghadapi tekanan, solat tahajud dan sebagainya. Puan, kalau kita macam ada trend terkini macam guna essential oil untuk nak tidur ke, adakah tu membantu ataupun dia bukan cure lah. Dia bukan cure tapi dia boleh membantu mengurangkan simptom-simptom kan. Sebab kan kadang-kadang essential oil ni ada yang bagi kita tenang, dan bila kita bau tu kita akan membantu oleh tubuh badan kita. Macam Dr. G tiba-tiba kan tak lapar pun, tiba-tiba bau nasi biryani. Rasa macam mana kan? Tiba-tiba rasa lapar padahal tak ada apa sebelum tu kan. Jadi dia merangsaklah kan pemikiran kita. Bolehlah kan kalau nak feel apa, nak relax ke, nak chill ke, bolehlah kalau rajin pasang pakai essential oil. Okey, Dr. Adli, terus kita ke soalan yang seterusnya Doktor. InsyaAllah. Doktor, saya nak tanya Doktor, mungkin ketika ini ada di antara kita yang baru kembali bekerja, mulakan perniagaan dan sebagainya Doktor. Jadi saya fikir inilah masanya Doktor bagi sedikit panduan kepada mereka tentang yang perlu dibuat apabila menerima gaji pertama. Bukan gaji pertama lah, maksudnya menerima gaji nanti Doktor. So adakah dengan macam mana kita nak dapat keberkatan gaji tu, dunia dapat, akhirat pun dapat. Mungkin Doktor boleh kongsikan formulanya ke? Okey, soalan tu memang sangat-sangat mencabar lah. Dunia dapat, akhirat dapat tu sebenarnya tag saya tu. Saya memang tag saya nak cubakan dapatkan dunia, nak dapatkan akhirat. So dia macam ni lah. Kita nak minta, contohnya kalau kita nak minta gelas, kita dapat gelas. Betul tak? Kan? Tapi kalau kita minta air, kita dapat gelas dengan air. Nampak? So maksudnya kita adalah, kalau kita nak minta tu, kita nak minta dunia, kita pun nak juga minta dunia akhirat juga. So kita nak dunia pun kita baik, akhirat kita pun baik. Kita tak nak dunia kita tak baik, lepas tu akhirat pun tak baik, tu lagi teruk lah kan. Kalau boleh kan kita nak dunia kita pun baik, akhirat kita pun baik. Tapi kalau dunia kita tak baik pun, akhirat kita pun mesti kena baik. Sebab apa? Yang tu destinasi ultimate-nya, maksudnya itu destinasi terakhir kita. Okay? Dalam ekonomi pun kita kena tengok kepada kedua-dua horizon tersebut. Contohnya kalau kita tengok ekonomi yang barat, dia hanya memikirkan tentang waktu kita kat dunia sahaja. Tetapi kalau kita lihat kepada ekonomi Islam sebagai contohnya, kita akan ada dunia dan kita juga ada akhirat. Sebab tu bila kita ada kita dapat gaji tu kan, kita kena rancang. Okay, kita kena rancang. Okay, berapa peratusan tu masuknya gaji tu kan, semuanya adalah kita punya ibadah kita tu. Okay, kita contohnya kita menginfakkan kita punya gaji kita tu untuk keluarga kita. Itu semua adalah sedekah. Sedekah. Tapi kita nak juga, contohnya kita nak kena wakaf dan sebagainya lah. Okay, elemen-elemen tu sangat penting sebab itu adalah kita punya aset kita pada akhirat nanti. Dan juga sedekah kita dan sebagainya lah. Tapi kalau gaji pertama lah, kan jangan lupakan kepada peranan ibu bapa yang telah bantu kita sebagai contohnya. Contohnya dah menyekolahkan kita, membesarkan kita, masukkan kita masuk universiti dan sebagainya. Kan masa dapat gaji pertama tu tolonglah, maksudnya belanjalah ibu bapa, bagilah sikit kan daripada sebahagian daripada
kita punya gaji tu untuk mereka merasa, bukan dia nak rasa sangat pun, cuma dia maksudnya dia merasai mungkin itu adalah satu macam penghargaan lah kepada mereka, macam tu, dan ada satu kejayaan lah kepada mereka kerana telah melihat anak-anak mereka berjaya kan. Jadi dalam konteks ni perancangan tu memang kena buat perancangan tu. Okay? Kalau dapat gaji pertama ni nak buat apa dulu? Okey, apa yang kita akan dapat daripada gaji kita tu, kita nak buat untuk apa kan? Kita nak, memang banyak ada keperluan asas kita kan. Kita kena selesaikan, kita punya sedekah kita punya wakaf kita punya zakat kita kan, dan sebagainya. Yang itu perlu kita pastikan semuanya baik. Okey, dan kita boleh buat perancangan untuk bulanan. Okay. Kita boleh buat perancangan untuk tahunan. Yang ini dia panggil bajet tahunan lah. Macam contohnya 29 hari bulan 10 ni kita akan ada satu belanjawan negara kan. Untuk belanjawan negara. Negara pun buat belanjawan kan. Maksudnya perancangan dia setahun macam mana. Dia ada pendapatan, ada pembelanjaan, macam mana nak uruskan duit keluar masuk tu. Lepas tu kita pun mungkin ada perancangan jangka sederhana. Iaitu perancangan kita contohnya 5 tahun kan. Kalau 5 tahun tu samalah macam RMK 12. Kan hari tu baru je pembentangan RMK 12 yang mana ianya adalah perancangan separa jangka panjang untuk Malaysia. Dan seterusnya kita pun mesti ada perancangan jangka panjang. Contohnya jangka panjang kita mungkin nak pergi haji ke kan, kita nak pergi naikkan umrah ke, itu mungkin jangka panjang kan. Mungkin kita nak mula bekerja, okey dalam 10 tahun lagi saya nak pergi haji sebagai contohnya, perancangan jangka panjang kita. So macam mana kita nak capai kan macam tu. Ini sama juga kalau kita lihat dalam ekonomi kita pun kita ada perancangan jangka panjang, contoh WKB, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, iaitu satu perancangan jangka panjang iaitu 10 tahun. Okay? Jadi penting kita kena ada jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Yang pentingnya jangka pendek kena mesti tak capai jangka sederhana tu. Yang jangka sederhana tu pun mesti nak capai jangka panjang. Tak boleh kita punya perancangan tu lari-lari kan. Jadi kalau lari-lari tu maksudnya tak capai lah yang jangka panjang tu. Kan? Contoh kita nak pergi jangka panjang, nak pergi menunaikan haji. Tapi pada jangka pendeknya kita duduk keluar je duit tabung haji kan. So tak sampai lah kita ke Mekah tu. Okey. Masya Allah. Maknanya kan doktor, kita kena, bila kita buat perancangan tu kan doktor kan, perancangan jangka pendek ke, sederhana ke, panjang ke, kita kena tetap pendirian. Betul tak doktor? Betul. Matlamat kena ada lah. Kita tetapkan matlamat. Okay, matlamat kena ada. Saya dimaklumkan kita akan ada soalan. Okey, soalan daripada Afif. Okey, terima kasih Afif yang bertanyakan kita. Okey, berapa persen ideal untuk kita menyimpan doktor daripada income bulanan? Soalan yang menarik. Mungkin graduan juga nanti yang akan baru melangkah ke industri gaji pertama kan doktor kan, berapa persen kita patut simpan yang kita tak perlu ambil pun? Okey, kalau ikutkan perancangan, ikut pada perancangan kewangan, 10% adalah yang paling minimum lah, minimum 10%. Kalau kita dapat simpan 30% tu adalah cukup baik. Kalau kita dapat simpan 40% tu, kita dah maksudnya lagi baik lah. Okay, kalau kita dapat simpan 100% tu dah terlampau baik. Tapi itu ada strategi dia. Ada strategi dia macam mana kita nak simpan 100%, tapi memang memerlukan pengorbanan yang tinggi dan juga perancangan dan strategi yang tinggi lah. Okay, tapi yang paling minimum 10%. Minimum 10%. InsyaAllah. Kalau dapat gaji nanti, bolehlah kira-kira 10% tu berapa daripada gaji bulanan kita. Okey, seterusnya Puan. Selaku kaunselor universiti, saya pasti ramai pelajar yang datang menyatakan aduan, masalah, terutamanya mereka yang menghadapi masalah kewangan. Kita ambil dari konteks pelajar lah Puan kan. Kita pun faham universiti, setiap universiti dan USIM juga sendiri menyediakan bantuan kewangan, zakat dan sebagainya. Namun sebagai individu ataupun pelajar itu, apakah sebenarnya pelajar itu perlu lakukan apabila mereka menerima beasiswa ataupun allowance? Mungkin Puan boleh kongsikan pengalaman ke ataupun formula?
Okey Dr. G, dengan pandemik COVID-19 ni kan kita akui ada juga pelajar kan diuji dengan dugaan mananya keluarga punya tu dah dinamik tu sudah berubah ya. Jadi ada ibu bapa yang kehilangan pekerjaan dan ada juga pelajar yang perlu menyara keluarga lah jadi breadwinner ya. Jadi jika berlaku keadaan ini, pertamanya adalah pelajar jangan terlalu lama mengalami fasa denial ya, macam tak boleh nak terima dan sebagainya, tak argue kenapa dan sebagainya. Lagi cepat dia menerima keadaan, lagi cepat dia boleh buat penerangan dan tindakan lah ya, perancangan dan tindakan. Jadi pertamanya dia kena analisa lah berapa baki yang dia ada, bila sumber kewangan akan diterima macam allowance kan, akan diterima bila dan sebagainya. Kemudian lihat komitmen bulanan dia ya. Selalunya yuran kan. Dan sekarang ni jangan lupa internet. Internet penting kan Dr. G zaman sekarang ni ya. Dulu mungkin optional ya. Boleh guna wifi dan sebagainya, tapi sekarang ni kadang-kadang pelajar perlu ada prepaid internet dan sebagainya lah untuk dia belajar secara hybrid kan. Jadi besar kemungkinan yang chunk yang besar adalah yuran ya, sara hidup, makan, tempat tinggal tu kan. Jadi saya suka analogi Dr. Adli tadi ya, guna gelas dan air. Saya tambah sikit ya. Bayangkan kalau gelas air ada, lepas tu ada batu besar, ada batu kecil, ada pasir ya. Mana nak masuk dulu dalam satu gelas ya. Jadi selalunya kita akan masukkan batu besar dulu. Kalau kita nak masukkan semua, kita kena cuba masukkan batu besar dulu. Jadi batu besar represent itulah perbelanjaan yang besar macam yuran ya, accommodation ya. Jadi lepas tu baru masuk batu kecil, kemudian baru masuk pasir dan air, barulah mungkin cukup lah kan. Tapi kalau tak cukup, kita mungkin kena buang sikit apa benda yang kita ni. Jadi itu analoginya lah. So kena tengok kewangan kita dan apa yang kita mampu juga ya. Jika tidak mampu tu kita kena bincang lah ya, perincikan ikut keutamaan dan keperluan ya. Macam contohnya ada pelajar kena pergi latihan industri, so dia kena ada bajet juga nanti kan. Masa latihan industri mungkin melibatkan dia ada pengangkutan kan, dan sebagainya ya. Tapi dalam masa yang sama bincanglah dengan keluarga supaya dapat kita lihat perancangan kewangan sepanjang semester tu tidak, orang kata apa tu, tidak terganggu ya, boleh belajar sampai habis lah insyaAllah ya. Kita setakat tu dulu Dr. G. Okey, terima kasih Puan. Okey, Doktor tadi berbaki masa yang ada ni, saya nak tanya juga soalan Doktor. Doktor, kan kita sekarang ni dah dibenarkan untuk merentas negeri, so kita dah boleh pun pergi berbelanja, pergi melancong dan sebagainya. Doktor, boleh ke maksudnya macam balas dendam lah, kita nak guna lah duit simpanan kita ni, orang kata nak reward diri sendiri. Pandangan Doktor? Boleh buat sesuatu tu dah kita nak buat, bolehlah kita nak reward diri sendiri. Tapi kita kena beringatlah sebelum habis. Jadi maksudnya boleh, tapi kita kena beringat, kita kena buat perancangan ke, maksudnya kita kalau nak pergi melancong ke apa ke, balik kampung lah, bagus tu balik kampung tu, tengok ibu bapa, tengok saudara kan. Jadi tapi cuma kita kena beringat, beringat janganlah kita menghabiskan keseluruhan daripada kita punya duit kita tu dan sebagainya. Dan bagi contoh kalau kita tengok perancangan tadi macam Puan Masni bagi tahu kan, saya nak cerita tentang perancangan keluarga ni kena buat. Perancangan keluarga ni kena buat, kita kena, kalau contohnya buat belanjawan tu, kita kena panggil ahli keluarga. Panggil ahli keluarga, bincang sama-sama kan. Kadang-kadang tu yang lelaki je yang akan buat perancangan tu, yang perempuan dia cakap tak apalah, biarlah husband buat kan. Tapi sebenarnya suami, isteri, anak-anak pun perlu dilibatkan sekali untuk membuat perancangan keluarga kan. Kita ni kan keluarga Malaysia ni kan, cuba bolehlah ikut macam tu kan, keluarga Malaysia sekarang ni kan, kita punya tema kita kan, keluarga Malaysia kan. So maksudnya suami akan panggil isteri, panggil anak-anak, dia cakap hari ni ayah nak bentangkan belanjawan 2022 keluarga kita. Macam tu. Kan kita ada buat tak masalahnya? Kita ada buat ke tak? Itu persoalan saya kepada penonton dan juga semua rakyat Malaysia lah. Kita cuba buat kan? Kita cuba buat untuk kita menangani masalah-masalah yang kadang-kadang bukan disebabkan sebab communication. Tidak ada persefahaman di dalam suatu perkara. Sebab apa? Mungkin isteri nak yang tu. Tapi suami mungkin dia punya kemampuan dia tak sampai lagi. Jadi perlu disampaikan, bagi tahu sekarang ni kemampuan abang kan macam ni. Jadi boleh tak kalau kita simpan dulu, mungkin tahun depan kita boleh dapatkan. Sebagai contohnya kan. Macam tu.
Okay, alright. Terima kasih doktor. Dah dengarkan tadi okay, orang kata tips ataupun bajet. Mungkin lepas ni para bapa ataupun ketua keluarga dah boleh buat orang kata bajet keluarga tahun 2022. Okey, kita dah pun ke penghujung program kita bersiaran selama 30 minit. Terima kasih kepada semua. Tapi sebelum kita berakhir, saya nak minta dua ahli panel kita minta mungkin daripada Pemasni dulu untuk bagi sedikit orang kata kata-kata pesanan ke seminit Puan. Okey, Dr. G ni, setiap orang diuji dengan ujian yang berbeza, tapi cara kita memberi reaksi itulah yang pentingnya ya. Jadi kalau kata kita teringat macam exam tu, ada orang sangat stres tapi ada setengah orang cool je kan. Jadi kalau kita lihat satu persatu tu kita rungkaikan, kalau macam ada ujian tu kita rungkaikan dan kita tangani satu persatu. Jadi jangan lupa Allah ada bersama kita dan supaya kita doa dan kita diberi kekuatan untuk kita hadapi dan jadikan sebagai amalan kita yang diterima Allah, insya-Allah. Itu je. Okey, alright, terima kasih Puan. Okey, kita ada daripada Elvis tadi. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya saya jemput Dr. Adli. Okey, Dr. G. Doktor, mungkin kata-kata orang kata tips ke nak bukan nak kaya lah, maksudnya nak jimat. Okey, sebenarnya kan soalan selalu saya orang tanya macam mana nak kaya, macam nak kaya kan. Sebenarnya kalau nak untuk menjadi seorang yang maksudnya kaya lah kan, maksudnya kita sebenarnya kena start dulu dengan menabung. Okey. Tabungan tu paling penting sekali. Maksudnya kita kena start menabung sikit-sikit, lama-lama jadi gunung, lama-lama jadi gunung. So maksudnya tapi maksudnya dia punya tabungan tu kita tak boleh biar tabung saja, kita kena melabur pula lepas tu. Kan? Sebab tu kita kena tabung dulu, lepas tu kita kena melabur. Kita boleh melabur dalam hartanah, kita boleh melabur dalam pasaran saham, dalam pasaran unit trust, pasaran emas, beli emas banyak-banyak kan, contoh Dr. G kan, beli emas banyak-banyak kan, pakai banyak emas kan, contoh kan, kalau perempuan suka emas, beli emas. Okay? Boleh juga dalam, tapi kalau sekarang ni yang terbaru ni dia orang beli kripto ke Bitcoin, tapi itu adalah sedikit risikonya agak tinggi. Okay? Tapi pelaburan tu kita kena tengok juga pelaburan tu mempunyai risiko yang berbeza-beza. Sebab tu kita juga, saya nak pesan bahawa cuba pelajari ilmu-ilmu tentang bagaimana kita nak menjana pendapatan dari segi pelaburan. Alright. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua orang panel, Profesor Madan, Dr. Nur Adli dan juga Puan Masni yang sudi meluangkan masa bersama kita 30 minit. InsyaAllah lebih sikit tadi di program Bincang EduSim bersama Semarakkan Ilmu Nakli dan Akli. Kita dah pun ke penghujung rancangan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para pelayar yang memberikan komen di ruangan Facebook TV Aijrah. Okey, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang, episod 5 pada minggu hadapan, membawa tajuk Agenda Siswa Pasca COVID, Peluang dan Cabaran. Okey, sekian sahaja dari tim Bincang EduSim episod kali ini. Teruskan setia menonton program Bincang EduSim, kongsikan pendapat anda, dan kalau nak lihat program-program Bincang EduSim episod yang sebelum ini boleh ke FB TV Hijrah dan juga EduSim TV, like, share dan follow FB TV Hijrah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tariq. Follow me to explore the EduSim campus virtually. Welcome. أهلا وسهلا ومرحبا بكم to University Science Islam Malaysia.